Testing suara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Testing suara insya-Allah. Dalam 3 minit lagi kita akan start live kita hari ni insya-Allah. InsyaAllah lagi 3 minit. Layan dulu. Siapa-siapa yang berkelapangan boleh join. Siapa-siapa yang berkelapangan boleh join. Dan siapa-siapa yang join live boleh komen kat bawah insyaAllah. Kita akan start lebih kurang lagi 2-3 minit ke tu. Kita akan start live hari ni. So relax dulu. Nak bernafas dulu tak apa. Dengar suara tak? Kalau siapa-siapa yang tengok live tu dengar suara tak? Kalau dengar tolong abang, dengar. Kalau dengar tolong abang, tolong komen kat bawah kata dengar ke apa kau. InsyaAllah dalam 2-3 minit kita akan start live bedah buku hari ni insyaAllah. InsyaAllah dalam 2 atau 3 minit lagi kita akan start live insyaAllah. Ke 10 kita akan start terus. Siapa-siapa yang ikut live sekali ni minta tolong komen sikit kat bawah dengar suara atau benda. Tak je dengar ke apa ke. Nah. Please assist me sikit. Bagi tahu kata dengar ke tak. Tak takut lagi cakap sorang-sorang Ikut lah apa dengar ke apa tak dengar ke. Tolong abang kat bawah sana. Minta tolong sana. Akan start insyaAllah ke 10 start. Ke 10 tu betul kita akan start insyaAllah. Lagi seminit. Siapa-siapa yang ikut live, siapa-siapa yang ikut tengok sekali apa ke, minta tolong komen dengar tak kat bawah, dengar suara tak. Bagi tahu dekat orang komen, bagi tahu kita dengar ke tak dengar ke, tolong abang sana. InsyaAllah kita akan start bedah buku hari ni insyaAllah. Lagi seminit insyaAllah kita akan start. Alhamdulillah, terima kasih Nur Kamilia Shasha. Terima kasih banyak. Dengar suara lah, tak apa. So confidence sikit lah nak start. Ada orang dengar. Maksudnya ada suara ni dengar dekat orang. Kalau tak, jenuh. Cakap sorang-sorang lah. Terima kasih banyak lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, tuan-tuan sekali, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini hidup lagi sehari, cuti pula, lepas tu boleh live. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan yang ikut live, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang komen dengar suara dan sebagainya. Hari ini macam mana yang telah dijanjikan, kita akan bedah dua buku. Yang pertama buku Camelot 1 dan yang kedua adalah buku Camelot 2. Dia lebih kurang macam travelog ah. Dua buku ni lebih kurang macam travelog. Travelog ni maksudnya apa yang penulis hadap, apa yang penulis layan sepanjang perjalanan dia. Okey, macam biasa kita akan start dengan intro dulu. Buku ni kita akan start dengan intro. Aku akan abang nama buku dah tahu dah, dan nama tu sebenarnya dia satu akronim. Dia ada pecahan-pecahan lagi kepada nama tu. Okey, lepas tu akan masuk sedikit cerita pasal biodata penulis, nama penulis siapa, background dia sikit dan macam mana aku dapat buku ni, dan akan masuk sikit cerita ni, buku ni cerita pasal apa. Lepas daripada tu aku akan cerita benda yang aku setuju, benda yang aku kagum dengan buku ni, dan aku akan cerita benda yang aku tak setuju atau benda yang aku nak kritik sikit tentang buku ni. Jadi tujuan tak lain tak bukan kita bedah buku hari ni ataupun kita buat sharing dan sebagainya ni, tak lain tak bukan sebab
nak galakkan budaya membaca secara kritis. Even benda yang kita baca tu kita rasa macam alah, tak ada apa sangat, travelog je pun. Dia cerita tentang benda yang dia jumpa sepanjang perjalanan dan sebagainya. Walaupun benda tu yang kita baca, kalau ada benda-benda yang kita rasa macam kita kagum, kita habaq, ataupun ada benda yang macam kita macam tak setuju, kita kena cerita dan kita boleh bincang. Daripada cara tu, insya-Allah pelan-pelan masyarakat boleh terima budaya critical thinking ni, dan kita start pada buku, kemudian kita bergerak pada isu-isu lain, insya-Allah. Yang tu the idea behind lah. Okay, baik. Kita start tu buku ni Camelot tu. Camelot tu stands for Kembara Menuju Lambaian Kaabah. KE Kembara, M ni setakat aku faham, M tu menuju, LA lambaian, K Kaabah. Kembara Menuju Lambaian Kaabah. Dua-dua nama buku ni, Camelot 1 dan Camelot 2 lah. Okay, Camelot 1 halaman dia nak kata tebal sangat pun tak. Halaman yang kena baca lebih kurang 190. Camelot 2 nipis sikit. Camelot 2 dia punya halaman dalam lebih kurang kat 189, 190 macam tu lah. Lebih kurang lah. Okay. Nama penulis adalah Sulaiman bin Abdullah. Ataupun tak tahulah Sulaiman ke bin Abdullah, yang dilahirkan pada 13 Ogos 1970. 1970 campur dengan hari ni tahun 2020 kan. Maksudnya umur Abang Man 50 dah. Kira dia dalam usia 40-an 50-an, dia boleh kayuh gerek, dia boleh kayuh bicycle ke long distance lagi dan sebagainya. Yang tu satu benda yang kagum lah, yang aku kagum lah. Okey, lepas tu penulis buku ni iaitu Abang Man sendiri, Abang Man Gerek ataupun Sulaiman bin Abdullah ni, dia memang duk kayuh gerek. Gerek tu maksudnya basikal. Gerek tu basikal, tapi dalam bahasa Kedah orang panggil gerek ataupun kalau Penang tu dia panggil bicycle dan sebagainya lah untuk yang tak tahu. Dia kayuh basikal dia ni, Abang Man ni, dia kayuh gerek daripada usia 15 tahun lagi. Dia memang dah kayuh gerek daripada start umur 15 tahun. 15 tahun dan dia boleh bawa bicycle secara solo dan sebagainya lah. Yang tu macam mana cerita kat dalam buku ni, dekat bahagian belakang, bahagian sinopsis. Okey. Macam mana aku dapat buku ni? Sebenarnya buku ni aku dapat daripada seorang sahabat, daripada seorang sebenarnya senior ataupun pembimbing lah. Nama dia Zulkifli bin Abu Mansur. Abang Zul bagi buku ni kat aku. Satu aku pinjam. Buku Camelot 1 ni aku pinjam. Yang kedua ni dia memang beli bagi kat aku terus. Abang Zul, terima kasih banyak atas pemberian buku ni. Dan aku boleh terpanggil aku nak bedah buku ni sebab waktu beli tu Abang Zul buat video dan dia bagi tahu terus dekat Abang Man, kata nak minta bedah buku, nak minta buku sejen bedah buku. So macam okey lah. Aku sambut pelawaan tu, dan hari ni kita bedah buku dia dua-dua, buku Camelot 1 dan Camelot 2. Okey. Yang tu cara aku dapat buku ni. Okey, buku ni cerita pasal apa sebenarnya? Dah nama pun Camelot, Kembara Menuju Lambaian Kaabah. Maksudnya in short, buku ni cerita pasal perjalanan Abang Sulaiman bin Abdullah, Abang Man Gerek ni, perjalanan dia daripada Malaysia. Dia kayuh gerek, dia kayuh bicycle sampai ke Mekah. Dia kayuh gerek sampai ke sana. Tapi dia taklah straight dia kayuh gerek. Dia tak adalah dia straight kayuh sampai ke Mekah tu non stop ke apa tak. Dia berhenti di beberapa tempat dan dia lalu beberapa negara. Kalau macam kita tengok dekat dalam buku ni, okey, dia lalu 9 negara. Okey, dia lalu 9 negara dalam masa 4 bulan, 10,000 km. 9 negara 4 bulan, 10,000 km. Yang tu perjalanan dia lah, daripada Malaysia ke Mekah naik basikal, naik gerek, kayuh gerek Okey. Baik. Yang tu basically buku ni cerita pasal apa? Kalau hampa distract, aku dah tengok sini dan tengok skrin balik. Sebenarnya aku dah tengok nota aku dekat laptop. Aku dah baca nota, aku duk refer bahagian-mana supaya aku boleh cerita dengan lebih baik lah, Okay, kalau hampa tak faham, tak clear ke apa, kalau nak tanya soalan boleh tanya soalan kat bawah, komen je. InsyaAllah nanti dekat hujung-hujung ataupun in the middle aku nak respon, boleh Okay, kalau siapa-siapa yang baru ikut live, kita bedah buku Camelot 1 dan Camelot 2 karangan Abang Man Gerek, insyaAllah. Okay, kita masuk. Buku ni cerita pasal apa dah tahu dah. Aku dah bagi tahu dah tadi, buku ni cerita pasal
perjalanan ataupun kayuhan basikal oleh Abang Man Gerard daripada Malaysia pergi ke Mekah. Okey. Benda-benda yang aku kagum tentang buku ni, yang pertama aku kagum sebab aku kagum perjalanan tu sendiri. Perjalanan Abang Man tu. Sebab kalau tengok macam tadi aku kata, dia bergerak muka surat 9 kalau perasan peta ni. Okey, kalau perasan peta ni. Dia bergerak daripada Malaysia, dia masuk Thailand, dia pergi ke Myanmar, dia pergi ke Bangladesh, India, Pakistan, lepas tu dia masuk ke Oman, UAE, Mekah. 9 negara, 10,000 km dalam masa 4 bulan, kayu gerak, kayu bicycle. Perjalanan tu sendiri satu yang mulia sebab nowadays kita tengok orang beberapa lah, contohnya orang macam nak kayu bicycle, nak kayu gerak dan sebagainya. Tapi tak tahu tujuan dia untuk apa. Kalau untuk sihat tu tak ada masalah, tujuan yang mulia. Tapi ada yang kayu gerak macam mana yang digembar-gemburkan sebelum ni lah. Ada nak ikut awet, ada yang macam kayu gerak ni semata-mata nak ikut trend dan sebagainya. Bagi aku itu satu benda yang tak sihat lah. Dan instead of that, Abang Man yang kayu gerak daripada kecil, Abang Man Gerard yang kayu gerak daripada kecil ni, dia ambil keputusan untuk kayu gerak, kayu bicycle. Dia ambil keputusan untuk kayu gerak, kayu bicycle tu untuk pergi ke Mekah. Memanglah dengar macam gila. Macam dia ni dah kenapa? Pasal apa? Waktu tu bukan start MCO lagi, bukan start PKP lagi. Dia boleh naik kapal terbang pergi kot. Tapi pasal apa dia tak pilih kapal terbang? Pasal apa dia pilih gerak? Aku faham kata macam gerak ataupun bicycle ni salah satu daripada kenderaan. So tak ada masalah nak naik kenderaan mana pun. Ya, rasanya Abang Man ikut live juga kan ni. Segan pula. Abang Man komen sikit insyaAllah. Dan rasanya gerak itu salah satu kenderaan yang kita boleh naik. Dan instead of kita guna kenderaan tu untuk buat benda-benda dosa, kayu gerak pergi Mekah bagi aku satu benda yang mulia. Bagi aku lah secara personal. Even though kalau macam ada orang nak kata benda yang dibuat oleh Abang Man tu satu benda yang gila dan sebagainya, aku rasa tak, sebab dia naik satu kenderaan, dia pergi ke Mekah. Bagi aku tu satu perjalanan yang mulia. Okey, tu satu, tu yang pertama lah. Dan yang kedua, dan ni tengah duk bincang benda-benda yang saya kagum dengan buku ni, benda-benda yang aku kagum dengan buku ni. Okey, yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Man Gerard penulis sendiri ikut live insya-Allah. Kita bedah sama-sama insya-Allah. Kalau Abang Man nak komen apa ke, Abang Man boleh komen kat bawah lah. Terima kasih. Okey, yang kedua, boleh tengoklah persediaan Abang Man ni sangat rapi sebab biasalah nak tinggal perjalanan ni bukannya sat dalam 4 bulan. Benda 4 bulan, lepas tu nak tinggal, nak bini lagi, nak kena sediakan nafkah untuk depa lagi, keperluan semua, bukannya kita boleh tinggal. Oh, Abang Man duduk kayu gerak lah ni. Wow. Hebat. Kayu gerak ikut live insya-Allah. Baik. Persediaan rapi, nafkah anak bini, tajaan, pasport, stamina dan sebagainya. Yang tu memang setakat yang aku baca dekat dalam buku ni, memang Abang Man memang titik beratkan penjagaan kiranya nafkah tu semua on, semua kira persediaan bicycle, gerak ataupun stamina dan sebagainya. Ni apa boleh tengok daripada muka surat 13 sampai muka surat 21. Memang Abang Man memang buat persediaan yang sangat-sangat rapi lah. Dia habaq macam ni, dia kata jadual perancangan dia ada. Lepas tu dari segi pengalaman kayuhan, pada tahun 2017 saya menjelajahi semenanjung Malaysia dan dari Malaysia ke Thailand, muka surat 12. Lepas tu Abang Man kata pasal persediaan, dia kata turut disenaraikan secara lengkap barangan keperluan dan persediaan yang perlu ada, kewangan. Lepas tu nak kena pula dan Abang Man menabung selama 2 tahun sejak 2016 lagi untuk buat kayuhan ke Mekah ni, untuk buat camlock, untuk buat untuk kayuh bicycle sampai ke Mekah. Kiranya Abang Man buat persediaan daripada segi kewangan ni memang cukup padu lah, sebab menabung selama 2 tahun daripada 2016 lagi. Memanglah benda ni agak costly nak jaga bicycle lagi, lepas tu nak jaga diri sendiri lagi dan sebagainya kan. Okey, baik. Lepas tu memang of course lah kena ada hubungan yang baik dengan kedutaan Malaysia di negara-negara yang Abang Man nak pergi. Lepas tu support daripada kawan-kawan lagi, insya-Allah semua memang nampak Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala kirim macam-macam lah. Antara benda-benda yang Abang Man bawa, Al-Quran, kira benda-benda yang disediakan lah kan, bacaan doa apa semua tu. Lepas tu friend kat FB, bicycle, semua tu memang confirm. Dan
paling penting kalau saya tengok dekat sini, mental dan fizikal memang kena kuat lah. Sebab nak kayuh gerek daripada Malaysia nak pergi Mekah tu. Daripada Malaysia nak pergi ke Mekah tu. Macam Masya Allah, memang jauh. Nur Hazwani Darus is watching. Member daripada tempat kerja dulu, insyaAllah. Layan lah. Layan. Kalau ada nak komen apa, komen kat bawah lah. Baik. Yang tu tentang persediaan lah. Kalau kita tengok tu, persediaan memang rapi pun. Persediaan memang rapi. Tajaan, pasport, stamina semua memang hampa boleh tengok. Dan kalau hampa tengok dekat muka surat 63 dalam buku Camlock 2, tengok muka surat 63, stamina Abang Man ni, bagi aku lah, memang aku tabik lah. Kira duk kayuh gerek, lepas tu dengan letih apa semua. Waktu ada dekat New Delhi, dan lagi main bola tampak. Kalau aku nak kayuh gerek tu, aku dah perlu stamina banyak dah. Lepas tu aku berhenti kat satu tempat, boleh main bola tampak ni. Aku macam, aku impress gila. Memang sangat-sangat impress lah. Kata, boleh kayuh gerek, lepas tu boleh main bola tampak ni time tu. Memang padu lah. Memang aku rasa training tahap apa ni tak tahu. Yang tu antara benda yang secara peribadi aku kagum dengan penulis ni sendiri. Penjagaan gerek sangat-sangat rapi. Boleh tengok pada muka surat 41, 64, 66, 136. Tu muka surat yang dijelaskan penjagaan gerek. Abang Man jaga gerek sungguh-sungguh. Muka surat 41 dia kata, memang Abang Man cakap terus, saya lebih selesa berkayuh dengan basikal yang bersih. Dia kata, dan diselenggara sentiasa. Bagi saya, basikal juga mempunyai roh dan perasaan. Maksudnya, untuk Abang Man ni, kebersihan basikal ni bukan main-main lah. Kena jaga sungguh-sungguh. Dan boleh tengok kerap Abang Man cerita, dia berhenti dekat hotel mana ke, kalau macam boleh masuk dengan basikal, dia masuk, lepas tu dia akan cuci basikal dia, bagi basikal elok. Sebab tak kata lah juga kalau macam bawa basikal tepi jalan dengan debu pun semua melekat, lepas tu kalau gerek tu kotor, kita nak naik balik berdebu pun semua, tak selesa satu hal. Dan lagi satu sebab Abang Man treat basikal tu sebagai kawan time tu. Sekali kita akan sentuh benda ni. Memang yang tu agak touching lah. Bila saya tengok tu macam agak touching. Sebab Abang Man punya lonely tu sampai tahap, yalah, solo punya kayuhan. Macam kayuhan solo tu, ada kawan pun, gerek tu ialah kawan. So macam nak kena jaga kawan tu betul-betul, kena jaga dia bagi bersih dan sebagainya. Okey, baik. Yang tu yang nombor 3, pasal penjagaan gerek. Dan yang keempat yang aku salute adalah keberanian. Keberanian sebab nak merentah pergi negara orang dengan tak kenal siapa, macam-macam ancaman. Benda tu personally kalau untuk aku, kalau aku akan takut. Lepas tu macam bagi aku benda tu macam bukan benda yang senang lah. Sebab Abang Man seorang-seorang. Kira kayuh gerek daripada Malaysia nak pergi ke Mekah. Start ada certain point tu, Abang Man kayuh seorang-seorang je, terus ke sana tanpa kita tahu apa nak jadi dan sebagainya. Dan tawakal, memang Abang Man memang tawakal sungguh-sungguh dah. Boleh baca dekat dalam buku ni, boleh tengok macam mana cabaran-cabaran yang Abang Man hadapi. Okey, baik. Yang pasal keberanian tu, start daripada page 60. Baru Abang Man bergerak solo. Kalau abang baca dekat dalam buku Camlock 1, start daripada page 60 tu, baru Abang Man bergerak secara solo. Lepas daripada tu, muka surat 99. Hak yang part yang bagi saya memang macam menyentuh hati lah. Sebab Abang Man mention kat sini, Abang Man kata, dia macam dia kata, bila diperiksa angin tayar, rupa-rupanya kurang sikit tekanan angin. Saya pun pumpkan angin perlahan-lahan sambil berbual dengan Camlock. Camlock tu nama gerek Abang Man. Nama gerek tu Camlock. Dia kata, hang jangan buat perangai tau. Macam tu. Maksudnya, nak abang kata, Abang Man ni punya tahap lonely dalam perjalanan kayuh gerek daripada Malaysia ke Mekah tu. Lonely, tak ada kawan. Dia hanya berkawan dengan gerek dia tu sajalah. Nampak macam mana? Memang dia dengan gerek dia je nak bawa pergi ke sana. Dan benda ni bagi aku satu benda macam menyentuh perasaan lah. Sebab macam mana nak tahu, punya lonely sampai tahap tu. Tapi tak lonely sangat. Allah Ta'ala ada dengan kita sentiasa kan. Tapi itulah, dalam perjalanan yang jauh tu dia perlukan sahabat, dia perlukan kawan. So ada gerek tu pun, dan jaga gerek dengan keadaan yang elok tu sangat-sangat membantu dalam perjalanan, insya-Allah. Okey. Yang tu
pasal keberanian tu. Dan yang kelima, kalau baca buku ni, dan buku yang lagi satu, buku Camlock 2 ni, boleh tengok Abang Man jumpa dengan macam-macam jenis orang. Macam-macam jenis orang. Dan bila jumpa dengan macam-macam jenis orang ni, biasa ada orang hak jenis baik, ada orang hak jenis dia nakai sikit, ada orang yang jenis dia nak kontrol kita dan sebagainya. Dan boleh tengok lah apa contohnya muka surat 90 dalam buku Camlock 1. Yang ni antara benda yang aku tak suka sangat. Maksudnya orang jenis orang macam tu. Jenis orang macam tu yang aku tak suka sangat. Macam usai membersihkan diri, saya pun keluar dari bilik air yang luas sedikit itu, tetapi saya ditahan oleh seorang lelaki yang agak berusia. Katanya, "Why you go to that toilet?" Dia kata, jawab saya, "Nobody, so I go." Tambahan dia lagi, "That is my toilet." Maksudnya jumpa dengan orang macam, dengan orang yang macam mana? Tandas tu tandas awam, boleh guna siapa-siapa yang nak guna dekat tempat tu. Tiba-tiba jumpa dengan seorang yang dia kata tu toilet dia. Pasal toilet pun nak bertengkar. Macam agak agak susah lah bila jumpa orang macam ni. Yang jenis dia pikir diri dia saja kan. Tapi itulah antara cabarannya, sebab nak merentah beberapa negara, memanglah orang-orang akan jumpa dengan orang-orang yang lain-lain dan budaya mereka lain, cara fikir mereka lain dan sebagainya. Benda-benda tu memang bagi saya satu cabaran yang besar. Sebab kita nak deal dengan orang macam-macam jenis. Lepas tu dengan kita pula letih dan sebagainya. Respect sebab boleh hadap orang yang ramai-ramai tu dan boleh hadap perjalanan yang jauh tu. Sebab kalau kita jenis senang marah ke, senang trigger ke, senang meletup ke, benda-benda kecil-kecil macam ni dia akan ganggu perjalanan lah. Okey, yang tu yang kelima. Yang keenam, hak ni hats off sangat-sangat. Sebab saya jadi kagum sebab isteri dan family Abang Man boleh, macam mana nak kata, isteri dan family Abang Man boleh sanggup, boleh lepas Abang Man nak kayuh geret tu dalam perjalanan yang jauh tu 4 bulan. Saya kata yang ni gila sebab dia perlukan seorang isteri ataupun ahli keluarga yang sangat-sangat memahami, baru dia boleh lepas, dia boleh faham dengan cita-cita Abang Man. Kalau tak, dia akan jadi masalah. Kalau macam contoh isteri dan anak-anak macam tak bagi, kata apa benda ni, nak buat benda kerja gila dan sebagainya. Kalau jenis tak faham, payah nak buat benda-benda tu. Yang ni benda yang saya belajar juga. Nak buat sesuatu benda, nak buat benda-benda yang impian besar dalam hidup kita ni. Sahabat satu, family satu, dan yang paling penting orang rumah, orang yang ada di sebelah kita tu, isteri yang terutamanya lah. Kalau dia tak faham, dia jenis macam mana? Dia macam tak merestui benda yang kita buat dan sebagainya. Bukannya suami kena minta izin tau, tapi kalau dia tak merestui, sahabat karib kita tu, dia macam tak apa nak faham benda yang kita nak buat tu. Yang tu agak hurts, dia agak menyakitkan dan susah kita nak teruskan perjalanan. Dan Abang Man bukan terus tinggal mereka dan tak call dan tak WhatsApp ke dan sebagainya. Tak. Call, kerap duk WhatsApp video dan sebagainya ni. Memang Abang Man kerap duk jaga family dia. Walaupun dia berada di kejauhan, dia berada jauh, dia still lagi duk contact. Memang dia contact, memang dia tak tinggal lah benda tu. Jangan ada yang assume pula. Kata apa ni Abang Man tinggal family dia, tinggal family dia belah pergi tempat jauh dah. Dia still contact, dia jaga keperluan semua memang ada terurus insya-Allah. Okey, baik. Yang keenam, yang ketujuh. Untuk sahabat-sahabat yang follow Book Surgeon ataupun ada sahabat-sahabat lain yang macam berminat nak kayuh geret long distance dan sebagainya, aku akan recommend dua-dua buku ni. Aku akan suggest untuk baca dua-dua buku ni. Boleh kutip tips-tips daripada dua-dua buku ni. Boleh kutip pengalaman daripada Abang Man untuk macam mana nak long distance punya cycling. Bagi aku lah recommended. Sebab dekat hujung buku ni, dia dua-dua buku ni, dekat hujung ada disenaraikan tips-tips. Dia include lah dari segi mentalnya, dari segi fizikalnya, dan dari segi rohani pun ada juga, ada tips-tips tertentu. So buku ni bukan kosong, bukan cerita pasal travelog kosong. Dia ada tips-tips juga untuk orang yang minat cycling ni. Baik. Yang tu yang ketujuh. Yang ke-8. Yang ni satu persoalan kepada Abang Man lah. Sebab saya baca dua-dua buku ni, saya rasa macam
ada antara banyak-banyak soalan yang tertimbul dalam kepala otak saya, satu benda yang memang kalau boleh nak tanya straight. Abang Man tulis pengalaman Abang Man ni. Abang Man tulis pengalaman ni waktu tiap-tiap hari ke? Maksudnya tiap-tiap hari bila settle perjalanan sehari-hari Abang Man terus tulis ke? Ataupun Abang Man himpun sampai hujung dah habis semua, dah balik Malaysia jumpa anak bini semua, baru Abang Man tulis pengalaman tu. Sebab bagi saya lah, macam mana, akaun yang tiap-tiap hari tu dia agak panjang untuk himpun sekali. Dan mungkin Abang Man tulis dekat dalam phone dulu ke dan sebagainya. Hak tu lah. Yang tu antara persoalan dia. Sebab perjalanan panjang 4 bulan. So macam nak ingat benda satu hari tu agak macam mustahil lah. Kalau saya lah agak mustahil. So macam saya duk agak mungkin Abang Man lepas satu hari tulis. Tapi itulah dah hujung hari tu dah letih dah. Bila bahasa yang nak tulis draft nota-nota dan sebagainya tu. Okey, itu yang seterusnya. Itu antara salah satu soalan lah yang saya kena tuju dekat Abang Man. Kepada yang baru join live, Muhammad Haziq, terima kasih banyak. Dan kalau ada soalan-soalan boleh tanya dekat bawah dan boleh respon, boleh habaq. Okey, dengar suara clear ke tak tuan habaq lah. Okey. Kita teruskan. Ini masih lagi dekat dalam poin-poin yang saya kagum, yang aku kagum dengan buku ni. Kedua-dua buku yang kita tengah discuss sekarang, buku Camlot 1 dan Camlot 2 insya-Allah. Yang ke-8. Yang ke-9. Baik. Untuk pengetahuan semua, aku antara minat aku adalah buku-buku yang cerita pasal gelandangan, cerita pasal kesusahan, cerita pasal kemiskinan tegar dan sebagainya. Dan kedua-dua buku ni, Camlot 1 dan Camlot 2 ni, antara buku yang aku recommend kalau macam kita nak cari tentang kesusahan, struggle satu hal. Dan sebab apa Abang Man sebut beberapa perkataan gelandangan kat sini. Sebab Abang Man kalau kita tengok balik, dia lalu di beberapa negara, Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan, tu nak pergi ke Oman, UAE, Saudi Arabia. Ada negara-negara Islam yang susah kat sini. Contohnya bila masuk dekat belah Thailand, belah Myanmar, belah Bangladesh, ada gelandangan. So, Abang Man ada mention dekat sini beberapa tempat. Contoh muka surat 85, Camlot 1. Muka surat 85, Camlot 1, Abang Man ada sebut secara spesifik, memang sebut terus kata gelandangan. Okey, dia sebut, dia kata ada juga insan-insan yang lain yang wajahnya seperti orang Myanmar tinggal dalam bilik-bilik di bawah masjid itu. Saya rasakan mungkin otai yang lama bergelandangan di situ. Bergelandangan. Kiranya ada orang susah. Antara benda yang seronok bila aku baca buku ni adalah Abang Man share dia punya pengalaman. Habaq kata ada orang susah di sepanjang negara-negara yang dia pergi. Yang tu antara benda yang aku seronok sebab kita tak boleh lose sight of orang-orang yang susah ni. Dan at least kalau kita ada keinginan nak tolong dan sebagainya, buku ni boleh revive balik kita punya keinginan untuk tolong orang susah. Negara-negara lain ada orang susah, dan di negara Malaysia pun ada orang susah. Ada gelandangan dan sebagainya yang sepatutnya kita tolong, yang sepatutnya at least ada concern dalam diri kita untuk kita tolong orang susah ni. Ya, buku ni aku recommend kalau nak tahu sikit sebanyak. Tak adalah seluruh buku ni cerita pasal gelandangan, tak. Tapi aku recommend sikit sebanyak. Ada juga buku ni cerita pasal gelandangan, orang susah dan sebagainya. Antara benda yang menyeronokkan dan mengagumkan akulah secara peribadi. Okey, yang tu yang ke-9. Yang ke-10, isu jurang yang pasal gelandangan tadi ada juga disebut dekat dalam buku Camlot 2, muka surat 43. Boleh tengok kat sini, aku akan baca. Okey, dia kata di bandar ini juga ramai gelandangan kelihatan tidur di merata tempat seperti tepi jalan, bangunan dan kaki-kaki lima. Berat untuk merakamkan suasana dan keadaan gelandangan tersebut. Memang disertakan dekat dalam buku ni. Waktu ni Abang Man berada di India, di tempat dia nama Kolkata. Ya, jadi waktu ni dekat Camlot 2. Buku Camlot 2. Okey, baik. Yang tu pasal gelandangan. Kita terus pula kepada isu jurang kehidupan ketara di Bangladesh. Muka surat 16 dan 17 Camlot 2. Muka surat 16 dan 17 Camlot 2. Dekat sini cerita pasal macam Abang Man ada bertanya beberapa soalan lah dekat salah seorang orang yang dia jumpa dekat, yang ni dekat Bangladesh kalau tak silap. Ya, dekat Bangladesh.
Dekat sini Abang Man tulis dekat muka surat 16 Camlot 2, selepas membersihkan diri, Encik Kamarul menjemput kami ke sebuah restoran makanan Islam di Dhaka. Dalam kereta banyak soalan yang diajukan kepada mereka. Sesuatu yang ketara di Dhaka ini. Yang ni antara benda yang Abang Man mention dekat dalam buku. Yang bagi aku seronok lah baca. Sebab dia cerita pasal orang kat tempat tu. Aku belum sampai lagi dekat Bangladesh. Aku belum sampai dekat negara-negara lain lagi. Tak pernah, in fact, tak pernah naik kapal terbang pergi luar negara pun. So, bila aku baca Travelog ni, dia buka insight untuk aku. Bila aku baca macam, okay, aku tahu. Masalah kemiskinan ada di negara-negara lain. Okay, dekat sini, aku sambung. Sesuatu yang ketara di Dhaka ini, banyak juga kereta mewah yang mempunyai pemandu. Kenderaan 4-wheel drive. Seperti Toyota Fortuner. Dia kata macam tu. Dan jawab Encik Khairul respon kepada soalan Abang Man. Dia kata, di sini, jurang kehidupan ketara. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Benda ni bagi aku sedih lah. Situasi macam ni bagi aku sedih lah. Sebab benda tu ada dekat mana-mana negara. Kalau saya contoh dekat Brazil misalnya, dekat Malaysia pun ada masalah gelandangan, masalah kemiskinan. Dan masalah kemiskinan ni dia memang wujud di merata-merata negara. Tara Abang Man kayu gerek ke beberapa negara tu pun ada masalah-masalah kemiskinan. Ya, cuba bayangkan kalau kita pergi ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Confirm kita akan jumpa lagi banyak masalah kemiskinan yang kita macam tak boleh nak selesaikan. Sebab, mereka ni susah sampai taruh tu. Dan jangan pijauh lah. Dekat Malaysia pun ada juga orang susah. Kalau pergi dekat belah Penang. Siapa-siapa yang duduk dekat Penang. Dekat belah Bagan, ada satu tempat stesen untuk gelandangan. Dan belah pulau, ada dekat Komtar dan sebagainya, ada tempat memang bantu untuk gelandangan. Dan in fact, satu NGO, Islamic Charity Society, duk buat bagi makan kepada gelandangan di Masjid Kapitan Keling. Kalau tak silap, benda tu buat hari Ahad. Dululah, sekarang ni waktu PKP, wallahualam, nak kena tengok balik. Nak habang kata masalah kemiskinan ni memang diadres dekat dalam buku ni. Dan masalah kemiskinan ni bukan benda main-main. Bukan benda main-main. Orang miskin, orang tak ada duit nak makan, orang tak ada tempat tinggal, ni semua bukan benda main-main. Dan benda-benda tu disebut dekat dalam buku ni. Satu benda yang bagi aku secara peribadi sangat-sangat seronok. Sangat-sangat seronok baca buku ni. Bila aku baca isu-isu yang berkenaan dengan denyut nadi rakyat bawah ni, aku sangat-sangat seronok baca. Okey, baik. Yang tu isu jurang kehidupan ketara di Bangladesh aku dah sebut. Okey, yang ke sebelah. Aku belajar sesuatu juga daripada buku ni, iaitu pasal perbezaan. Kadang tu dia ada perbezaan antara negara Islam yang miskin dan yang kaya. Macam mana yang kita tahu ada Muslim di Myanmar, walaupun mungkin bukan negara Islam, dan kita masuk ke negara India, Bangladesh, jumpa orang-orang Islam, boleh tengok perbezaan ketara. Sebab lepas daripada tu Abang Man Gerek, Abang Sulaiman pergi ke negara Islam yang kaya, macam contoh Oman dan sebagainya. Beza attitude, beza penjagaan kebersihan. Sebab dekat sini, okay, kita tengok kita compare Thailand, compare dengan Oman dengan UAE. Dekat Oman dengan UAE ada tempat yang tak boleh ludah. Abang Man cerita dekat dalam buku ni Camlot 2, muka surat 128. Abang Man cerita, dia kata, okey, sejurus tiba di sebuah shopping kompleks. Saya terus keluar dan terasa tekak berkehak. Saya terus menudah di luar di sebuah tiang. Lantas Zouk, member Abang Man dekat sana, dekat negara mana sana? Kalau tengok kat sini, Abang Man ada dekat UAE sekarang. Dekat muka surat 128 ni. Dan member Abang Man tu tegur, kata Abang Man tak boleh meludah di kawasan ni. Kiranya Abang Man kadang-kadang kita rasa benda tu kecil je untuk kita. Macam tak ada masalah pun kalau macam nak ludah dekat longkang dan sebagainya tu tak ada masalah. Tapi bila pergi ke certain negara yang dia punya high standard attitude, kebersihan dia high standard, dia tak bagi. Ada tempat tak boleh ludah. Sampai taruh tu compare dengan negara-negara yang Abang Man pergi sebelum ni. Thailand ke Myanmar dan sebagainya. Tu antara benda yang macam bagi aku macam wow sikit lah. Sebab sebenarnya isu titik beratkan kebersihan, isu titik beratkan attitude yang baik dan sebagainya tu bukan nak tunggu negara tu kaya. Dia boleh je ada negara miskin tapi dia punya attitude dan kebersihan tu sangat dititik beratkan. Boleh. Dia depends kepada kita, bukan depends kepada negara tu. Dan peristiwa tu sendiri tunjuk kata andai kata kita letak diri kita ataupun negara kita di certain level of standard yang macam sampai satu tahap kita pentingkan kebersihan sangat-sangat, tak kira kita miskin ke kita kaya ke, boleh je kita nak amalkan kebersihan. Itu satu. Dan yang kedua, boleh nampaklah beza antara negara yang macam kaya, dia titik beratkan kebersihan, dan dia dan tengok dengan negara miskin, macam mana cara dia penjaga kebersihan.
Kenapa jadi macam tu? Kita kena tanya diri kita sendiri. Kita jaga kebersihan ke tak? Yang tu kita kena tanya diri kita sendiri. Aku seronok sangat-sangat bila Abang Man cerita pasal benda ni dan rakamkan dekat dalam buku ni. Okey, lagi satu pasal kebersihan tandas di UAE, muka surat 115, buku Camp Block 2. Okey. Kita tengok memang style aku bedah buku macam ni, aku akan walk through satu page benda-benda yang aku rasa menarik dan bukan aku nak promote suruh beli. Kalau apa nak beli, apa beli PM tu Abang Man, tak ada masalah. Bukan PM aku PM Abang Man Gerard. Kalau ada lagi dia memang akan bagi kat apa, dia memang akan jual kat apa. Tapi aku bukan nak jual buku, aku nak cerita benda-benda yang bagus dan benda-benda yang boleh diperbaiki daripada buku-buku yang aku baca. Itu memang style lah. Style buku saja setakat ni, insya-Allah. Baik. 115 muka 115 buku Camp Block 2 pasal kebersihan tandas. Abang Man cerita, saya memasuki tandas yang bersih untuk membuang air kecil. Mangkuk tandas berkeadaan bersih dan susunan paip memudahkan penggunaannya. Tidak jemu, dia kata, apabila berada dalam tandas ini. Dia kata, kemudian saya beralih ke sinki semula. Meskipun sinki menggunakan peralatan jengkuat dan recycle, designer mengharapkan sinki dalam satu kreativiti yang bernilai dari kelihatan seperti barangan terbuang. Dia macam mana nak kata, sampai satu tahap tandas cun gila. Tandas ni lawa, bersih. Sinki pun cantik. Memang kata high standard lah kalau pergi ke negara ni. Memang seronok lah baca benda-benda macam ni. Benda-benda kecil. Macam bayangkan contoh di setengah-setengah masjid misalnya di Malaysia. Kalau ada hak kotor berdanuk, tak apa nak lawa, tak apa nak cun, kita tak expect marmal ke emas ke kat dalam tandas. Kita tak expect benda-benda tu. Cukup sekadar kita pergi nak buang, nak melepaskan hajat tu, kita rasa macam selesa. Seronok Yang tu tanggungjawab kepada kita masing-masing. Kadang-kadang kita pergi ke tandas yang bersih, tapi cara kita pun kotor. Masuk-masuk tandas tu jadi kotor balik. So macam benda-benda kecil tentang attitude dan kebersihan ni dititik beratkan dekat dalam buku-buku Abang Man ni. Seronok baca. Dan benda tu bagi macam pengajaran besar pada orang yang membaca. Okey, baik. Itu pasal tandas, settle. Kita masuk pula yang ke-12. Tunjuk keuntungan ada umat besar yang bersatu. Ni pasal umat besar. Aku agak tersentuh sebab baca bila Abang Man jumpa dengan tabligh Myanmar. Jumpa dengan tabligh Myanmar dekat yang ni Camp Block 1 muka surat 92. Bila Abang Man cerita, kata Abang Man nak pergi Myanmar dan depa kata depa tak bagi, depa kata jangan pergi dan sebagainya kan. Okey. Muka surat 92. Okey, aku baca. Abang Man tulis, Abang Man kata katanya mau pergi mana abang? Dia kata berulang kali dia katakan pada saya, abang jangan pergi Myanmar, abang jangan pergi Myanmar. Dia kata bahaya abang. Lepas tu Abang Man still lagi kata saya nak pergi juga, pasal saya nak pergi Mekah dan sebagainya lah. Okey. Lepas tu Myanmar tu still kata jangan abang. Dia kata keluarga saya ramai mati, ada kena sembelih, ada kena tembak. Jangan abang. Kiranya orang Myanmar ni punya dia sayang kepada sesama Muslim. Dia habaq kat Abang Man kata jangan pergi sebab lagi nanti kena bunuh dan sebagainya. Tapi Abang Man still lagi nak kena pergi. Memang tujuan asal memang nak pergi pun Mekah. Kena lalu Myanmar juga. Tak boleh buat apa, memang kena pergi. Dan dekat sinilah yang aku nampak macam perlunya kita persaudaraan yang besar dalam beberapa negara ataupun seluruh dunia. Bila Muslim tu bersatu, jumpa, masing-masing ada kasih sayang antara satu sama lain, kita boleh bagi tips, kita boleh bagi tahu kat mereka pergi ke negara ni macam ni, macam mana nak survive, macam mana nak elak daripada kena bunuh, macam mana nak elak daripada ada masalah dekat negara-negara tertentu. Bagi aku benda ni sangat-sangat bagus dan bagi aku benda ni macam menguntungkan kita bila kita bersatu. Menguntungkan kita. Ni baru kita tengok syafaat kecil untuk menyelamatkan nyawa. Syafaat macam ni lah. Aku rasa macam manfaat besar lah sebab ada orang beritahu macam ni tips-tips untuk pergi ke Myanmar. Antaranya dia kata, pertama, abang jangan rajin bercakap. Dia kata jadi bisu apabila ada orang mau cakap sama abang. Yang kedua, abang cukup misai janggut dan jangan pakai kopiah. Dan yang ketiga, pakai bedak Myanmar. Hak ni yang bedak Myanmar ni boleh tengok kat dalam buku ni Abang Man lumuk bedak Myanmar dekat muka sampai jadi cerah dan sebagainya kan. Macam memang nampak tu macam lawak, tapi benda tu tips untuk survival. Ni benda-benda yang secara peribadi saya kagum lah benda-benda ni sebab berharap sangat umat Islam seluruh dunia boleh bersatu dan kita boleh saling memberi manfaat antara satu sama lain. Boleh menyelamatkan nyawa kita masing-masing dan menyelamatkan kita dalam hal-hal yang lain, insya-Allah. Okey, yang tu tujuh keuntungan. Okey, baik.
yang ke-13. Hak ni sebenarnya peristiwa ni saya dengar daripada Abang Zul Zulkifli Abu Mansur sendiri. Cerita pasal macam mana Abang Man gerek, orang yang kayuh gerek daripada Malaysia ke Mekah ni. Macam mana Abang Man ni sampai satu tahap ayak habis tengah kayuh gerek. Yang ni sangat menyentuh perasaan. Sangat-sangat menyentuh perasaan. Ayak habis tengah-tengah kayuh gerek tu. Dahaga ni sampai tahap macam mana? Kita biasa tak dalam satu hari kita tak ada ayak dan kita tak boleh nak khatiak dah. Kita tak boleh nak ikhtiar dah mencari ayak sampai tahap ya Allah aku dahaga, aku nak minum ayak. Benar tu aku macam seriously sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu. Disertakan dekat dalam buku kedua-dua buku ni. Kita tengok muka surat mana. Peristiwa doa minta ayak. Kemlok 1. Muka surat 82. Hak ni antara benda yang Ustaz saudara Zulkifli Abu Mansur ikut kita live hari ni insya-Allah. Duk cerita pasal peristiwa ayak tu, Abang Zul. Duk cerita pasal peristiwa ayak. Yang ni bila saya baca saya rasa macam biak betul sampai tahap macam ni tak ada ayak minta dekat Allah Taala ni macam wow. Seriously benda-benda ni macam benda-benda yang besar sebenarnya. Even orang nampak kecil. Muka surat 82 saya baca kat sini. Lalu saya berhenti seketika di gigi jalan meskipun kepanasan kerana tiada pokok. Hanya Allah yang tahu. Ketika itu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini kehabisan air. Saya dahaga, ya Allah. Dia kata, hantarlah air, ya Allah. Lepas tu, yang best tu, yang paling epic lah. Sebab dalam beberapa minit, kelihatan sebuah lori yang penuh dengan muatan sedang bergerak menaiki gunung yang saya daki tadi. Lori itu bergerak agak perlahan ke arah saya dengan dorongan enjin yang kuat. Saya melihat dengan penuh teliti pergerakan lori itu. Tanpa diduga, seorang wanita yang saya rasa merupakan kelindan lori menghulurkan sebotol air mineral keluar daripada tingkap lori sebagai tanda menghadiahkan air sebotol air mineral. Dia kata, Allahu Akbar. Saya terus menghulurkan tangan untuk mendapatkan air itu. Saya sempat mengucapkan thank you kerana lori itu bergerak perlahan-lahan di pendakian gunung. Kiranya Allah Ta'ala jawab terus. Doa Abang Man waktu ni. Mungkin pasal musafir sama. Mungkin. Macam Allah Ta'ala jawab terus straight. Ya Allah, aku dahaga ayak. Tiba-tiba terus ada lori hantar ayak. Macam tu memang bagi saya secara peribadi lah. Bagi aku secara peribadi, aku rasa macam ni peristiwa yang besar yang kita kena ambil manfaat. Sebab Allah Ta'ala dia tak biarkan hamba-hamba dia ni yang minta kat dia dengan ikhlas dan sebagainya, dan dalam kesusahan pula Allah Ta'ala takkan biar hamba dia dalam kesusahan. Dia akan tolong. Tinggal kita tahu ke tak yang tu pertolongan daripada Allah. Yang tu sama ada kita sedar atau tidak, yang tu kita nak kena muhasabah diri kita balik. Itu peristiwa yang pertama, muka surat 82, Kemlok 1. Waktu ni Abang Man berada di negara, saat kita tengok. Waktu ni Abang Man berada di, kalau saya tak silap, berada di Thailand. Waktu yang peristiwa minta ayak tu, Abang Man berada di Thailand. Okey. Yang tu pasal peristiwa minta ayak. Dan yang kedua, dalam buku Kemlok 2, Abang Man ada masalah dengan Google Maps. Google Maps tengok tak function. Muka surat 30 dengan 31, Kemlok 2. Tengok dekat dalam buku ni, okey, data Google Maps tidak berfungsi, muka surat 30. Lalu memberhentikan basikal di sebuah kedai runcit. Masa itu sekitar 5 petang dan mengikut perancangan akan tiba di motel dalam pukul 6 petang. Suasana di kawasan agak kelam kabut dengan angin yang kuat, lampu jalan yang terpadam dan deruman kereta bersimpang siur serta bunyi horn yang bingit. Dia kata, terkejut dan tersengang saya melihat situasi begini. Adakah nak kiamat? Hari ini bukan hari Jumaat. Saya terus menadah doa kepada Yang Maha Esa. Ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu ini, bantulah hamba-Mu untuk ke motel. Kepadamu hamba bermohon, Ya Allah. Tiba-tiba mai dekat dalam muka surat 31, ada orang mai tolong Abang Man. Mai tolong penulis buku ni. Mai dia kata dia kata, saya serahkan juga saya. Dia kata, okey, lalu saya come, I bring you to a coffee shop beside this motel. Sebab orang ni dah tolong Abang Man dah. Orang ni dah tolong bawa Abang Man ke motel. Abang Man nak return the favor lah balik. Lepas tu orang ni kata, no thank you. Dia kata, no thank you sir. Kemudian beliau menambah, yang benar-benar saya ingat sehingga kini, dia kata, Allah send me to help you brother. Macam tu. Benar macam tu. Macam
teringat pada surah Al-Baqarah yang kalau saya tak silap ayat 186 yang Allah Taala kata fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan, yang kata apabila seseorang hamba, apabila hamba aku memanggil aku, maka sesungguhnya aku dekat. Hak tu macam ayat tu secara automatik main ke otak saya bila saya baca buku Camlock ni. Dekat bahagian Abang Man minta ayat kepada Allah Taala tu terus dapat, dan minta pertolongan sebab Google Map tu rosak. Tu antara benda-benda yang bagi saya macam epic lah, benda-benda yang mengajak saya, benda yang banyak lah sebenarnya yang mengajak saya dekat dalam buku ni, dua-dua buku ni, insya-Allah. Okey, baik. Yang ke-14, belajar budaya asing melalui buku ni. Ya, muka surat 132, Camlock 1. Banyak dah budaya-budaya asing ni, antara salah satu benda yang saya baca dekat dalam buku ni dan saya rasa macam menarik. Saya boleh belajar pasal negara-negara asing, macam mana budaya-budaya mereka melalui buku ni. Sebab apa? Muka surat 132 ni, Abang Man berada waktu ni di, kalau saya tak silap, yang ni dekat Myanmar. Abang Man berada dekat Myanmar, dan yang pelik dia, kenduri dah waktu tengah hari. Kenduri dah waktu pagi dah tu. Dia tak jawabnya ringkas, wedding, please come. Abang Man macam kata tulis sini, dia kata tu dia lah, kata seawal 8 pagi sudah bermula kenduri kahwin dekat Myanmar. Kita dekat Malaysia kalau waktu kenduri ni selalu tengah hari, baru ke-12 tu baru nak pergi. Depa dak dekat Myanmar ni, yang ni benda yang saya belajar kata depa kenduri dekat Myanmar ni 8 pagi start dah, macam orang mimpi pejabat. Macam orang mimpi pejabat, ke 8 pagi dah start makan kenduri. Itu satu benda yang saya tak tahu pun Myanmar ada kenduri macam tu. Dan benda ni saya belajar daripada buku Camlock 1. Antara budaya-budaya yang pelik dekat masyarakat Myanmar. Okey. Baik. Yang ke-15, poin yang saya kagum, yang ni kira poin terakhir yang dalam benda-benda yang saya kagum. Lepas ni kita akan masuk kepada benda-benda yang ada sikit kritikan, insya-Allah. Okey, yang ke-15, penulis suruh further search benda yang dia habaq andai kata kurang yakin. Maksudnya Abang Man bila dia tulis buku ni, ada part dekat dalam buku ni dia kata pembaca boleh try clarify balik, boleh try double check kalau kurang yakin dengan benda-benda yang Abang Man bagi tahu. Okey, ni tunjuk humility, tunjuk kata bukannya nak kata Abang Man tahu semua. Ciri-ciri macam ni kena ada dalam diri kita, dalam diri aku yang cakap ni, kena ada sebab kita bukan pakar dalam semua benda. So bila kita letak, boleh refer, boleh check balik, boleh periksa balik, anda kata ada silap apa semua. Yang tu tunjuk kata kita rendah diri dengan benda-benda yang mungkin kita tak tahu secara sepenuhnya. Benda ni Abang Man tulis dekat dalam muka surat 124, buku Camlock 2. Buku Camlock 2. 124. Okey. Tulis dia kata, saintis barat dalam kajiannya, solat berjemaah menghasilkan cas-cas positif dan menambahkan tenaga para jemaah bermula dari berdiri sehingga usai solat. Wallahu alam, saya tidak pasti sejauh mana kebenarannya. Sekiranya anda kurang yakin, silalah mencari jawapannya. Benda ni Abang Man tulis dekat dalam buku. Maksudnya Abang Man tak claim kata saya cakap benda betul, saya tahu semua. Tak. Abang Man tak claim benda-benda macam tu. Satu benda yang kita kena belajar daripada cara address point ataupun daripada secara address faktor dan sebagainya. Dan tu antara benda yang yang saya respect tentang buku ni. Saya dah senaraikan tadi 15 benda yang saya kagum dengan penceritaan dekat dalam kedua-dua buku ni, Camlock 1 dan Camlock 2. Sekarang kita akan masuk kepada kritikan. Kritikan ada dalam 8 je. So kita akan walk through satu-satu, insya-Allah. Okey. Setakat sekarang harap faham kot lah benda-benda yang saya cerita dekat dalam benda buku ni. Dan kalau ada soalan-soalan apa kan nak letak, boleh letak dekat orang komen. Kita boleh berinteraksi, kita boleh sembang-sembang, insya-Allah. Okey. Abang Man, kayu kirai ada dekat mana dah? Beritahu sikit. Ada dekat belah mana dah? Okey. Kritikan. Kita masuk part kritikan ni. Antara benda-benda yang mungkin saya kurang setuju ataupun mungkin ada benda yang saya belajar macam lain, yang saya faham macam lain, Abang Man belajar cara lain, faham macam lain. Tapi saya kena address, saya kena beritahu juga. Okey, baik. Yang pertama, yang pasal tips pasal kena kejar anjing tu. Abang Man cerita dekat kedua-dua buku yang pasal baca surah Al-Fil kan. Berhadapan dengan anjing.
Apabila ternampak anjing dari jauh, jangan panik, baca surah Al-Fil ayat 1 dan hembuskan ke arah anjing dan sebagainya. Mungkin saya tak belajar tips tu. Dan saya try clarify dengan guru yang saya duk belajar. Guru saya tu bagi tahu kata benda tu tak sahih dan sebagainya. Tak apa. Anda kata ada benda-benda information yang lebih yang saya kena tahu, minta tolong abang bagi tahu kat saya. Dapat tahu daripada mana tips tu dan sebagainya. Sebab benda ni terkait juga dengan satu benda lagi yang saya baca dekat dalam buku Membumikan Tadabbur. Boleh baca dekat dalam buku Membumikan Tadabbur muka surat 260 kalau saya tak silap. Teguran daripada Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim bila bercerita tentang ayat Al-Quran. Contohnya dia kata yang ni antara petikan dekat dalam buku ni yang saya belajar, yang saya baca dan dah bedah dalam buku ni. Petikan dia muka surat 260. Tuan-tuan, jika ada cubaan jahat, jin mahu mengganggu atau sesiapa mahu menyihir kita, pasti Allah akan jadikan ia sia-sia, tak berhasil. Usaha jahat mereka akan hancur, bak debu berterbangan. Amalkan ayat ni, surah Furqan ayat 23 dan sebagainya. Lepas tu dia kata Ustaz Abdullah Bukhari ni dia mempertikaikanlah cara faham setengah daripada kita. Bila kita ambil satu-satu ayat, kita faham okey, ayat ni sebenarnya untuk ni untuk sekian. Dia kata tanpa kita belajar ayat itu untuk apa sebenarnya. Yang tu antara teguran yang Ustaz Abdullah Bukhari cerita dekat dalam buku ni, yang saya rasa boleh relate dengan tips yang Abang Man bagi tentang surah Al-Fil ayat 1 tu. Mungkin saya tak setuju dekat bab tu, tapi secara generalnya kita faham kata ayat-ayat Quran ni dia memang ada syifa, dia memang ada khasiat dan sebagainya. Dan siapa-siapa yang bertakwa dengan Allah Ta'ala akan bagi ayat-ayat Quran tu jadi syifa kepada dia, akan bagi pertolongan dan sebagainya kepada dia. Biarpun Al-Quran ni kalam Tuhan kan. Jadi kritikan tu kritikan yang pertama, dan mungkin benda tu tak selari dengan apa yang saya faham selama yang saya duk belajar lah ni. Jadi anda kata Abang Man ada info tambahan dan sebagainya, boleh tolong bagi tahu kat saya, boleh habaq kat saya. Lepas tu supaya saya boleh belajar lebih dan Abang Man pun boleh belajar sekali, insya-Allah. Kita belajar sama-sama, insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi bahasa. Yang ni saya minta maaf sungguh lah. Kalau orang nak baca buku Camlock 1 dan Camlock 2, anda kata orang nak baca kedua-dua buku ni, dia pun nak cari kepuasan dalam berbahasa. Misalan, mungkin tak jumpa kepuasan dalam berbahasa tu sebab dia catatan travelog yang agak berbentuk santai. Dia bukanlah dalam satu catatan sastra yang berbunga-bunga dan sebagainya. Tak. Jadi kalau kita nak cari kepuasan kita bersastra ke, baca buku untuk berbahasa dan sebagainya, tak jumpa kepuasan tu dekat dalam buku Camlock 1 dan Camlock 2. Tapi tips-tips untuk travel jauh memang berguna. Okey. Satu lagi lah, saya rasa macam mungkin untuk buku-buku Abang Man yang kehadapan, sebab Abang Man baru lepas publish satu lagi buku, Kembaran Masjid di Jepun, Kemat kot kalau saya tak silap. Saya tak baca lagi buku tu. Dan ada satu lagi Abang Man dalam proses nak tulis satu lagi buku kot, pasal budaya-budaya orang Jepun kot. Dan Abang Man nak kembara ke Balkan pula lepas ni, nak buat satu lagi buku. Jadi kalau kalau contohnya Abang Man nak tulis lagi, kalau macam Abang Man nak tulis buku ke depan ni, mungkin perlukan seorang penyunting ataupun editor yang memang betul-betul tengok typo, salah tak mana, type dekat mana dan sebagainya, boleh clarify dengan Abang Man balik. Dan lepas daripada tu mungkin penceritaan tu akan lebih sedap. Sebab contohnya dalam Camlock 1 muka surat 47. Okey, saya buka Camlock 1 muka surat 47. Okey. Yang tu yang pasal nama tempat. Mula-mula saya baca dekat muka surat 46, Abang Man berhenti dekat Masjid Mujahidin. Okey. Lepas saya baca muka surat 47, saya jumpa Abang Man sebut kami sesat dalam perjalanan ke Masjid Muhajirin. Sekarang ni nama masjid tu Mujahidin ke Muhajirin? Mungkin ada typo ataupun mungkin dua tempat yang berbeza. Jadi cadangan saya kalau macam boleh dapat seorang editor, seorang penyunting yang dia boleh check balik typo ke, dan dia boleh clarify balik dengan Abang Man, sepanjang penulisan Abang Man tu akan lebih comel. Buku ni akan lebih best sebab typo-typo yang berat ni, takut berlaku typo-typo yang berat,
dia macam menyimpang terus daripada apa yang Abang Man nak cerita sebenarnya. Dan lagi satu dalam travelog, nama tempat, kalau silap ejaan dan sebagainya, takut orang refer kepada tempat yang salah, ataupun orang akan refer kepada tempat yang berbeza. Lagi pemahaman tu silap faham tu lagi jadi masalah. Yang tu cadangan saya lah. Okey, baik. Dan ada juga ayat tergantung. Contohnya di Camlog 1 muka surat 92, di Camlog 2 muka surat 42. Boleh tengok muka surat 92, Camlog 1 cerita pasal yang pasal tips orang Myanmar bagi tu. Dia kata, ketiga, abang pakai bedak Myanmar, tanaka yang warna, lepas tu stop. Lepas tu sambung dengan ayat lain. Macam saya rasa macam ayat tergantung dan penceritaan tergantung kat situ lah. Dan kalau tengok dekat dalam Camlog 2 muka surat 42. Camlog 2 muka surat 42. Ni antara contoh-contoh lah yang mungkin boleh bagi mungkin boleh bagi macam mana nak kata, penambahbaikan dalam buku-buku Abang Man yang ke depan ni. Sebab Abang Man tulis banyak buku. So semangat untuk menulis tu tak ada masalah. Memang saya respect dan saya cuba ikut. Cuma ada benda-benda yang kena perbaiki, insya-Allah. Baik. Yang pasal muka surat 42, Camlog 2, muka surat 42, dia kata India antara negara yang berkeluasan ... berkeluasan apa? Mungkin Abang Man tertinggal ke, ataupun ada benda yang tergantung kat situ yang kena komplitkan. Okey. Yang tu yang pasal ayat tergantung. Okey. Seterusnya yang ni macam mana nak kata, kisah di border Pakistan dengan Oman tu, yang boleh tengok pada muka surat 85 dan 86 Camlog 2. Muka surat 85 dan 86 Camlog 2, muka surat 85 dan 86. Memang peristiwa yang sangat-sangat intens. Sebab Abang Man diancam dan ditangkap dan diancam nak dibunuh dalam perjalanan tu. Hampa bayangkan tengok, kayuh gerek je pergi negara orang, bukan nak jadi pengganas pun. Tu pun ada ancaman. Tu pun ada ancaman nak kena bunuh. Lepas tu sebelum-sebelum ni kena dituduh pengganas dan sebagainya. Tapi yang tu bukan poin aku. Poin aku nak kata, peristiwa tu intens dan sangat-sangat menarik. Memang bagi macam nak tahu apa yang jadi. Tapi malangnya dialog-dialog tu yang kata I will kill you, dia tahu macam orang tu kata I will kill you, I didn't do anything wrong dan sebagainya. Dia tahu we suspect you a terrorist, sebab orang tu suspect Abang Man sebagai teroris. Lepas tu Abang Man kata I want to go Mekah dan sebagainya, we are Muslim brother. Dekat ujung tu dia kata, begitulah antara dialog saya dengan pihak tentera. Saya mohon maaf tidak dapat meneruskan penceritaan lagi kerana takut menyebabkan sensitiviti negara masing-masing. Yang ni bukanlah kata salah dan sebagainya. Memang sensitiviti negara masing-masing tu kita kena respect. Tapi saya jadi rasa macam tak komplit. Mungkin saya kena jumpa Abang Man, mungkin nak minta Abang Man cerita kat saya habis-habis apa jadi dekat border tu. Saya nak tahu apa jadi dekat border Pakistan dan Oman tu yang menyebabkan Abang Man macam tak boleh nak cerita. Yang tu yang tu kalau boleh saya nak sangat-sangat tahu. Saya nak tahu sangat-sangat benda tu. Dia jadi macam tergantung lah, jadi macam tak best. Sebab lepas daripada tu terus sambung daripada border tu terus sambung ke Oman. Terus masuk ke Oman. Macam apa jadi dekat situ. Yang tu antara benda yang saya nak tahu sebenarnya. Baik. Abang Man ada mention, penulis ada mention pasal nak khatam Quran di Mekah. Contohnya disebut pada Camlog 1 muka surat 59. Abang Man ada sebut pasal Allahumma shalli ala Muhammad. Dia kata mana muka surat 59 pasal nak baca Quran, nak khatam Quran di Mekah. Saya mungkin silap page, tapi memang Abang Man ada sebut pasal nak khatam Quran di Mekah dan sebagainya. Tapi bila sampai ke penghujung Camlog 2, tak ada satu ayat yang spesifik. Yang saya baca dekat dalam buku tu tunjuk kata Abang Man berjaya khatam. Mungkin berjaya khatam, Abang Man tak orang habang dekat dalam Camlog 2 dan sebagainya. Tapi macam benda tu macam jadi persoalan, tanda tanya kepada saya lah. Okey, baik. Abang Man ada respon kat sini beberapa komen lah yang pasal doa jumpa anjing. Lepas saya dapat melalui guru saya. Okey, tak apa, ni nanti kita akan
Kalau macam ada rezeki saya jumpa dengan Abang Man, saya nak sembang, saya nak tahu lagi tentang tips tu dengan lebih mendalam lah. Guru Abang Man yang mana yang cerita dan sebagainya lah. Dan yang kedua, bahasa santai dalam travelog. Okay, Abang Man terima, dia kata insyaAllah saya perbaiki. Ada ayat tergantung. Yang keempat, kisah di border Pakistan dan Oman tu, Wisma Putra tak benarkan untuk cerita. Dia kata maaf, dia kata personally boleh. Mungkin kena jumpa direct dan Abang Man boleh tolong cerita kat saya apa jadi kat situ. Sebab saya nak tahu sangat. Saya nak tahu sangat apa jadi kat situ. Sebab peristiwa tu jadi macam terlalu intens. Dia jadi macam macam mana Abang Man boleh sebab kat situ. Yang tu, itu persoalan dia. Okey, baik. Seterusnya, yang pasal design buku. Design page buku ni. Design page buku ni ada tulisan dekat atas gambar. Muka surat 99 dan 117, Camelot 2. Camelot 1 basically tak ada masalah. Basically design page buku dekat Camelot 1 ni bagi saya tak ada masalah. Saya puas hati. Macam aku rasa tak ada masalah apa. Cuma bila main dekat Camelot 2. Camelot 2 muka surat 99, kalau tengok balik ada part-part yang macam tulisan ni dekat atas gambar. Yang ni secara peribadi, dia bukan berdosa ke apa tak. Tapi macam secara peribadi saya rasa tak selesa bila saya nak baca tulisan tu ada dekat atas gambar. Okey, yang tu muka surat 99 dan kalau tengok muka surat 117. Dekat atas gambar masjid, dekat tepi-tepi tu mungkin boleh dielokkan letak tulisan dekat atas gambar. Mungkin boleh elok. Itu secara peribadi. Mungkin ada orang lain suka, wallahu alam. Yang ni daripada saya, mungkin pendapat picisan, pendapat minoriti. Tu kalau bagi saya, kalau benda tu boleh upgrade, insya-Allah buku ni akan jadi lebih sedap untuk dibaca. Okey. Tips yang ada benda yang ke-8 dan yang terakhir yang saya tak setuju dengan buku ni ataupun yang saya kurang berpuas hati dengan buku ni adalah tips yang berulang-ulang. Okey. Abang Man ada sebut, ada baca beberapa ayat untuk elakkan mati mengejut dan sebagainya. Tips tu berulang-ulang. Okey, tak ada masalah. Sebab mungkin tujuan Abang Man sebut ayat-ayat tu untuk bagi pembaca melekat ayat tu dalam kepala otak dan macam boleh share. Boleh share. Okey, boleh share tips tu dengan orang yang baca buku. Tak ada masalah untuk ulang-ulang tips tentang ayat Quran dan sebagainya. Yang tu memang saya tak ada masalah. Tapi yang pasal ulang-ulang kata call, ulang-ulang buat sekian-sekian, bersihkan sebagainya, mungkin untuk saya benda tu macam nak kata, mungkin untuk saya secara peribadi benda tu tak apa penting untuk diulang-ulang. Setiap catatan perjalanan, bila berhenti saya buat sekian. Kalau nak ulang mungkin 2-3 kali, lepas tu point out kat situ abang kata, benda-benda ni penting dan kena buat setiap hari misalnya. Saya akan boleh dapat gambaran dah. Macam tu. Tapi macam mana? Abang Man pilih untuk ulang benda tu. Mungkin ada tujuan tertentu Abang Man ulang-ulang benda tu secara berulang-ulang kali. Jadi yang tu antara kritikan-kritikan dia. Yang tu sebab kritikan saya list down kat sini 8 benda. Yang benda-benda yang saya kagum dengan buku ni saya list down 15 benda. Jadi saya akan kata kekurangan-kekurangan yang saya nyatakan dekat dalam buku ni, ke dalam kedua-dua buku ni, kekurangan yang saya nyatakan dekat dalam kedua-dua buku ni, macam mana nak kata, kekurangan-kekurangan yang saya nyatakan dekat dalam kedua-dua buku ni tidaklah menidakkan manfaat yang besar yang ada dekat dalam kedua-dua buku ni. Bukannya pasal 8 kritikan saya tadi tu membuatkan 15 benda yang saya kagum tu terbatal. Dah. 8 benda yang saya kritik tu, kritikan tak ada masalah. Tapi 15 benda tu sebenarnya lagi besar daripada 8 benda yang saya sebut tadi. Maksudnya nak kata buku yang Abang tulis ni, sharing dengan saya, sharing dengan orang yang baca, manfaat dia luas. Dan kritikan-kritikan tu kalau boleh diperbaiki, kritikan saya yang kerdil tu, kalau boleh diperbaiki, insya-Allah buku Abang Man akan lagi awesome, akan lagi meletup insya-Allah. Dan harap-harap kritikan tu dapat membantu dan memenuhilah respon yang Abang Man nak daripada pembedah buku insya-Allah. Abang Man ada respon pasal tulisan page buku, dia tak ada suka, ada tak. Saya suka pasal ada chemistry mendalam, ada maksud tersirat tulisan dan gambar. Okey, tak ada masalah. Cuma saya tak apa selesa sebab tulisan tu dia ada dekat atas gambar.
Tak apa. Kalau macam mana nak teruskan dengan cara macam tu, tak ada masalah. Mungkin saya tak selesa. Orang lain suka, tak ada masalah. Itu benda yang saya nak point out. Dan insyaAllah, saya rasa takat tu saja untuk live hari ni. Saya rasa takat tu saja. Yang saya cuba nak cerita daripada buku, kedua-dua buku yang bagi saya sangat-sangat besar manfaat. Buku Camlock 1 dan buku Camlock 2. Kalau sahabat-sahabat ada yang nak baca, ada yang nak beli dan sebagainya, boleh PM terus dengan Abang Man Gerek Abdullah yang duk komen dekat bawah dekat live video ni. Dan jangan lupa follow lagi page macam nak kata, jangan lupa continue follow page Book Surgeon dan tolong sumbangkan idea kepada kami, kritikan dan sebagainya supaya kami boleh perbaiki lagi benda-benda yang kami buat dalam masa-masa yang akan datang. Abang Man ada respon pasal diulang-ulang setiap kali. Dia kata kalau boleh kurangkan. Saya ada tujuan untuk tanamkan dalam ingatan pembaca. Pesan guru ulang-ulang akan lebih mengingati. Yes. Okay, tak apa. Saya setuju dengan apa yang Abang Man kata. Kalau ulang-ulang tu akan lebih ingat dan sebagainya. Mungkin yang tu ada tujuan yang Abang Man sebut. Tak ada masalah. Kita boleh pandada. Tak ada masalah. Tafadhal. Dan saya doakan semoga buku Camlock 1 dan Camlock 2 dan buku yang akan datang, buku Abang Man yang akan datang, Kemarch dan sebagainya, Kembara ke Balkan dan buku tips buku budaya-budaya Jepun tu akan jadi kenyataan dan akan bawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, insya-Allah. Yang tu saja untuk hari ini, dan tu saja untuk sesi bedah buku live hari ini. Insya-Allah yang akan datang kita akan buat live lagi dan kita akan bincang lagi. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada soalan ke apa, boleh letak dekat dalam ruang komen, boleh tanya, dan mungkin selepas daripada habis live ni pun boleh tanya soalan-soalan lagi dan saya akan respon secara bertulis jugalah dekat sini. Saya rasa sampai takat tu saja. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Terima kasih banyak kepada Abang Man Gerek yang merupakan penulis buku ni, yang menonton live ni juga. Dan saya minta maaf andai kata ada silap saya sebut apa-apa tadi. InsyaAllah selepas daripada ni insyaAllah saya akan baca lagi buku-buku lain dan kita akan go live lagi. Dan moga-moga ada manfaat benda yang kita buat ni, insyaAllah. Terima kasih kepada Abang Man Gerek. Terima kasih kepada Hamizah Yusof. Terima kasih kepada Marini Daud. Terima kasih kepada Muhammad Haziq. Terima kasih kepada Nur Hazwani Darus. Terima kasih kepada Abang Zulkifli Abu Mansur. Terima kasih kepada Nur Kamidia Syasha. Dan terima kasih kepada semua orang yang saya mungkin tak sempat sebut dekat sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Book Surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.